Baik, Zehra. Sabah menyasarkan untuk mencapai sekurang-kurangnya 50 hingga 60% rakyatnya menerima suntikan vaksin COVID-19 menjelang Oktober ini. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor berharap Kerajaan Persekutuan dapat menghantar bekalan vaksin lebih banyak untuk memenuhi keperluan rakyat negeri ini. Ketika ini, terdapat sedikit kelewatan penghantaran bekalan vaksin ke Sabah berpunca daripada kelewatan penghantaran daripada pihak pembekal vaksin ke negara ini. Namun, penjadualan semula penghantaran bekalan vaksin telah dilakukan pihak Kementerian Kesihatan KKM bagi memastikan kelancaran pemberian suntikan vaksin di negeri ini. Datuk Haji J bercakap kepada pemberita selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Malaysia Sabah UMS. PPV UMS mula beroperasi pada 14 Jun lalu, melibatkan 177 petugas dengan kapasiti pemberian vaksin 1,000 dos seminggu dan dijangka meningkat 3,000 dos sehari bermula minggu depan. Setakat ini, sebanyak 13,729 dos suntikan vaksin telah diberikan kepada pelajar dan kaki tangan UMS, termasuk orang awam, melibatkan 6,000 dos suntikan vaksin. Sementara itu, Sabah dijadual menerima lebih 1 juta dos vaksin COVID-19 sepanjang Julai ini. Setakat ini, 747,980 dos sudah diterima, termasuk penghantaran terbaru 152,100 dos yang tiba petang semalam. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, berdasarkan jadual penghantaran, Sabah akan menerima 30,000 dos vaksin lagi esok. Bekalan vaksin terbesar melibatkan 308,800 dos juga dijangka tiba pada Rabu depan. Datuk Masidi yang juga jurucakap rasmi Kerajaan Negeri berkenaan COVID-19 berharap tiada lagi gangguan ke atas penghantaran bekalan vaksin ke negeri ini untuk membolehkan kadar vaksinasi penduduk Sabah ditingkatkan. Pada 8 Julai lalu, Ketua Menteri berkata Sabah dijangka menerima 2.2 juta dos vaksin bulan ini dan awal bulan depan bagi melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Sandakan akan terus bekerjasama dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Sandakan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Ia termasuk melakukan sanitasi di bangunan atau premis yang mempunyai kes positif selain menghantar pesakit dalam siasatan PUI ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Ketua JBPM Zon Sandakan, Pegawai Penguasa Martin Thomas berkata, kerjasama dilaksana sejak fasa pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac tahun lalu sehingga kini dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Sehingga hari ini sebanyak 200 lebih permohonan yang telah pun diterima oleh Jabatan Bomba Zon Sandakan saja, di mana anggaran purata harian permohonan lebih kurang 4 atau 5 permohonan ada permohonanlah melalui KKM, dan kita turut melaksanakan sanitasi berkala juga di tempat beberapa pusat pemberian vaksin di daerah Sandakan yang telah dibuka. Beliau ditemui RTM di JBPM Zon Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Martin memaklumkan JBPM Zon Sandakan sentiasa melakukan latihan dalaman anggotanya bagi memastikan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas memerangi penularan COVID-19. Latihan merangkumi tata cara persiapan pemakaian pelindungan diri, PPE dan pemeriksaan peralatan serta logistik. Berbekalkan niat memastikan keselamatan dan kesejahteraan kampung Takapan Membakut, sekumpulan penduduk mewujudkan pasukan sukarelawan untuk bertugas di pos mini sekatan jalan kampung di laluan masuk ke kampung berkenaan. Penyatuan penduduk sebagai ejen mini barisan hadapan ini bertepatan dengan situasi pandemik semasa. Bak kata bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Serina Olivia Chong ada butirannya. Tekad menjadikan persedaran kampung selamat dan terhindar daripada penularan pandemik, kumpulan sukarelawan ini bergilir-gilir menjaga pos mini 24 jam sehari. Hanya penduduk kampung dan orang luar dengan keperluan mendesak sahaja dibenarkan masuk. Walaupun ada hujan ke angin kah,
kami tetap jaga juga tuh. Memang siang dan malam, 12 jam. Kami buat nih demi untuk penduduklah di sini, penduduk kampung di sini, bukan di sini saja lah, untuk menghindari penularan penyakit COVID-19 ini. Saya menyertai ini sebab penularan ini wabah COVID-19 ini dia makin dia makin meluas. Jadi mana tahu orang memerlukan apa-apa pertolongan saya harap sama kawan-kawan saya dan keluarga saya yang ada di kampung ini supaya tidak terjangkit dengan penyakit ini dan sentiasa mematuhi SOP walau di mana mereka berada. Supaya kita untuk mengawal penularan COVID-19. Kedua, secara tidak langsung juga aktiviti ini juga kita boleh mengawal daripada contohnya orang luar masuk sini. Mungkin kita mengelakkan daripada kecurian. Seramai 6 penduduk menawarkan diri menjadi sukarelawan pasukan petugas pos mini berkenaan. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui menyambut baik usaha sukarelawan ini dan menzahirkan kesediaan bekerjasama dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Ini satu usaha yang paling bagus untuk mengekang orang luar masuk yang membawa COVID-19. Sebab kita tidak tahu pribadi-pribadi yang dari mana masuk dan orang-orang luar yang tidak berurusan di kampung lah. Bagi saya, kerja-kerja begini memang suatu yang patut digalakkan. Maksudnya kita boleh mengawal pergerakan keluar masuk bukan saja untuk penduduk Takapan ni, tapi maksudnya kami kawal kemasukan daripada yang orang luar yang kita tidak tahu dia punya latar belakang kesihatan. Pewujudan pos mini kampung Takapan turut mendapat restu pihak berwajib seperti polis dan turut disokong wakil rakyat kawasan ini. Buktinya, Ahli Dewan Undangan Adun Membakut yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika meninjau pos mini ini memuji semangat penduduk kampung yang bersatu padu membantu kerajaan berdepan pandemik ini. Semoga usaha penduduk ini mengingatkan kita semua adalah ejen mini barisan hadapan dan berperanan menjaga kesejahteraan komuniti. Kita jaga kita mesti menang. Serina Olivia Chong, RTM. 3 ekor lembu dikorbankan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa KKMM sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Ibadah korban yang dilaksana seawal 6.30 pagi tadi patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut Timbalan Pengurusi Masjid At-Taqwa KKMM, Haji Ibrahim Diman, ibadah korban ini turut dijayakan bersama kaki tangan RTM tidak melebihi 15 orang. Yang paling penting bagi melancarkan operasi ataupun proses melapah, memotong dan juga membungkus ini, kita telah pun mengambil ataupun mengupah tukang lapah mahir. Beliau ditemui pemberita RTM sempena ibadah korban berkenaan di Kota Kinabalu. Daging korban ini akan diagihkan kepada golongan asnaf terdiri fakir miskin, balu, ibu tunggal dan mualaf di sekitar ibu negeri selain beberapa madrasah antaranya di Tanjung Aro Kota Kinabalu, Kampung Sri Menanti, Kinarut dan Kampung Kuala Dua Papar. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Zehra. Silakan Zehra.